Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا يا رب العالمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita boleh sambung pula pengajian kita daripada surah Al-An'am, tafsir surah Al-An'am. Kita akan mula ayat yang ke-90 biiznillah taala. Setelah daripada kita dengar tentang keadaan para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuh mari kepada ini dunia. Tuhan ni dia jadikan kita serta dia cara kepada kita supaya kita tak jadi sesat hidup dalam dunia. Dia hatta rasul tadi itu tak putus-putus. Thumma arsalna rusulana tatra. Dia kami itu utuskan rasul kepada umat manusia tu tak putus. Tatra makna kata tak putus. Hak tugi hak ni mari, hak tugi hak ni mari. Datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi segala nabi, segala rasul pun dia jadikan warasah, orang yang gati, kerja gati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan alim ulama yang bawa dasar supaya dengan Nabi bawa. Kita nak cek tak payah. Orang bawa dasar seperti Nabi bawa, yakni dia baca Quran, baca hadis. Kemudian dia hurai Quran, hurai hadis mengikut apa hak warasah alim ulama hurai mai kita. Yalah tu. Kita nak ngaji dengan siapa, ngaji di mana, hari gapo piye mana, itu terserah, terpulang kepada kita. Terserah pada kita. Cuma tanda kata kita duduk di atas jalan ni, hak nabi-nabi kedak, rasul-rasul kedak, itu sebagai ukuran. Apabila kita pecemeh ni, kita ukur sendiri boleh. Sebab itulah ilmu lah penting sekali hak kita kena isi di dalam hidup kita. Dia mau berikan kepada kita tali eci. Kemudian dia mau hajar kita nak ukur lagu mana. Hak itulah semulia-mulia ilmu. Hak Tuhan izin kita tadi itu boleh terima. Dan orang tadi itu kita kena terima kasih pada dia sebab dia hajar kita tu jalan kena. Cara nak tengok mata kilo lagu mana, cara nak tengok tali eci balah mana, nak ukur lagu mana,
Kalau hidup pada dunia, hak tu penting sekali. Hak hidup pada agama, yakni hak nak pergi pada alam akhirat, hak penting sekali. Apa dia? Yakni orang hak mengajar kita ni ya wi kedak Quran kita, wi kedak hadis kita. Kamar dia ya syarah Quran, syarah hadis kedak kita. Mengikut alim ulama kita, hak tu hak penting sekali. Lain pada ni tak ada jalan lah kita hidup atas dunia sementara ni ya tak ada jalan. Maka apabila kita tahu lagu tu, Allah Subhanahu wa taala nak royaklah kepada kita. Kata kita ni nak dapat hidayah seperti mereka nak buat macam mana? Ini sampai ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina hadallah فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Alhamdulillah, sama-sama kita boleh membacakan isi kandungan Al-Quran daripada ayat surah Al-An'am ayat yang ke-90 hingga 93 biiznillah ta'ala. Kita pohonlah daripada Allah Jalla Jalaluh membalaskan ganjaran kebaikan dan menjadikan amalan kita sebagai bekalan syafaat kita di hari akhirat nanti. Allahumma amin. Allah Ta'ala rayak kita lah, iaitu ayat yang ke-90 tu. Dia kata ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu iaitu siapa? Yakni para nabi dan rasul tadi. Alladzi hadallah. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala menghidayahkan. Kita walaupun jadi gapo pun jangan terlupa kata kita tadi itu tak boleh lepas daripada Tuhan. Mereka ni pangkat nabi, pangkat rasul, bukan pangkat orang biasa. Tetapi Tuhan tegah di dalam Quran kata Allah Ta'ala lah yang piping tunjuk hajar mereka. Kalulah Tuhan tak piping, geleweng juga dia apa. Sebab tu kita nak buat diri kita ni jadi ana ni tak boleh. Kalimah ana, aku ni dalam Quran ya celah. Cuba kita tengok orang-orang hak Tuhan mereka dalam Quran ni, kalau kita ngaji di dalam kitab Madarijus Salikin fi bayani maqami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bagi Imam Al-Harawi dan Imam Ibn Qayyim, dia mai syarah, dia kata ana ni kalimah aku ni tak dimolek mana. Memanglah kita nak guna tak ada salah. Tapi nak kata aku nak tak diri aku jadi besar ni, bagaimana aku tak boleh nak pilih, tak boleh tunai, tak boleh nak terima hak lain ni, tak boleh lah. Tengok iblis, dia jawab kan? Dia kata Allah Ta'ala kata ma mana'aka an tasjuda lima khalaqt. Apakah jadi sebab yang kamu tadi itu tak boleh nak sujudkan kepada Adam alaihissalam yang aku jadikan id amartuk. Tak kala aku suruh wahai iblis. Dia jawab kan? Qala ana. Berkata ya aku ni khairum min, lebih baik daripada Adam. Wa khalaqtani min nar, mungtu jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, menjadikan ada tu daripada tanah hak bawah. Dia kata ana khairum min. Tu iblis. Mari tengok Firaun. Tak lama dia kecek, dia kata ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang maha tinggi. Semua kalau kita tadabbur ayat Quran hak Tuhan dok kecek tu, kita boleh ambil faedah, ambil pengajaran, ambilnya
cara mikir, boleh kita nak sipar diri kita. Kerana orang yang pesen duk mengaku ana ni orang panggil kata orang ananiah. Ananiah ni maknalah mana? Makna orang hingkeh tua. Nampak diri dia ya. Kata molek orang lain aku tak kena tupai pun tak apa. Sebab tu dia rasa megah tu. Lalu kita nak ayat kata dalam dunia ni kita tadi itu kalulah namanya manusia, dia tak boleh lepas daripada hidayat Tuhan. Hidayat Tuhan ni nak dapat daripada apa? Dapat daripada usaha yang ada orang sekelilingi kita tadi itu bawa datang jadi sebab. Jadi Tuhan nak tegaskan kata ulaikal ladzina hadahumullah, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu Allah Subhanahu wa taala bimbingkan mereka. Tuhan hidayahkan kepada mereka. Lalu Tuhan kata fabihudahu muqtadih. Maka akan pimpin mereka itu hendak ikut hendaknya engkau turut. Kalau kita nak dapat fabihudahu muqtadihi, maka dengan hidayah yang mereka itu dapat hendaklah kita tadi itu ikut. Dalam ayat ni cuba kita perhati tengok. Islam kita ni agama dinul Islam. Agama Islam ni agama yang tak memperdewakan orang. Semua orang tadi itu mari nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh nak akak seorang tadi itu lebih daripada had dia, lebih daripada tangga dia, pangkat dia, tak boleh. Walaupun dalam Islam tadi itu dia hajar kata man lam yarham saghirana wala yuqir kabirana falaysa minna. Barang siapa taknya siaplah terhadap anak kecil, orang bawah daripada kita, ataupun orang muda lebih daripada kita, ataupun budak, ataupun tak hormati pada orang tua, ini orang bukan duduk dalam ajaran Islam Nabi kita bawa datang. Dalam hadis tadi rakyat suruh kita hormatkan kepada orang. Makna kita tenghai kuam kaurab kepada orang. Sama ada ibu bapa kita, guru kita, orang yang berjaksa dengan kita, semua tadi itu kita kena letakkan diri kita satu makam. Tapi siapa nak memperdewakan, perdewa ni makna nak menjadikan orang itu akak lebih pada darajat dia. Ini tak boleh. Sebab itulah apabila kita tadabbur dalam ayat sini ni, sebagaimana ulama-ulama dah ayat kitab-kitab ada depan ini, ia kata fabihudahu muqtadihi. Tuhan tak kata fabihim iqtadihi. Hawa apa? Kerana nak wigatong kepada ajaran. Tuhan kata fabihudahu muqtadihi, dengan hidayah mereka itulah kita pakai ikut jalan dia. Yakni kita tadi itu ikut jinjak langkah yang berjalan di atasnya oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bukan makna kata kita pergi gantung kepada diri Nabi, diri Rasul. Sekadar itu bukan. Walaupun wajib kita memuliakan diri Nabi, diri Rasul, memuliakan wajib situ. Ada contoh ke sahabat mulia? Memang kita tak cakap kalau tidak ada contoh. Abi Ayyub Al-Ansari dalam kisah ni masyhur, umur dia masa Nabi pergi di Madinah tu 2 lapis umur dia. Apabila 2 lapis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakhyirkan, suruh pilih nak duduk tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu Nabi kata tak payahlah, tak payah mana tak susahlah, kita duduk bawah tak apa. Abi Ayyub tadi ikut Nabi nak duduk bawah tak ada masalah. Kami nak duduk atas, kami nak duduk atas. Dalam sejarah dia kata malam itulah malam yang Nabi Muhammad masuk duduk dalam rumah Abi Ayyub. Abi Ayyub ni jalan tepi gini. Tak berani nak jalan, takut jalan atas kepala Nabi kita Muhammad SAW. Jalan tepi duk jadi gitulah. Mari ikut tepi, tak sewi duk tengah tu duk lakah tu tak se. Dalil yang menunjuk kata sahabat tu mulia diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila pagi esok
Ya Rasulullah rasa seksa gitu lalu lama, dia kata. Gapo salah? Aku jadi susah bagi mung ke aku mai duk. Tak, bukan susah. Mung duk lah atas lah, aku tak boleh duk. Aku tak boleh teh atau kalau mung duk bawah ni aku duk lah atas, aku tak boleh nak jalan rumahku, dia kata. Jadi nak kita faham kata diri Nabi wajib kita kena hormat dia. Bukan mana kata kita tak wajib hormat Nabi lah. Mesti silap faham pula. Kalau Nabi ada dalam majlis, kita tak boleh nak akak suara atas pada suara Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tak boleh akak suara atas suara Nabi. Tak boleh panggil Nabi seumpama panggil sangit, seumpama panggil orang biasa, kena panggil pangkat dia. Ini mana kita hormatlah kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi lain pun sama ya. Cuma kenapa Allah Taala tak kata fabihim, dia kata fabihudahu muqtadihi. Nak ayat kata diri Nabi itu adalah perkara yang tak kekal sama-sama, yang tak kekal seumpama ajaran dia. Ajaran Nabi senantiasa berkekal semenjak daripada dia dakwah mari sehingga datang hari kiamat nanti. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala munasabah hari sini ni, jinjak langkah mereka itu hendaklah kita ikut. Ajaran tu kita kena ikut. Sebab tu hari ni orang pakat duk jadi kelang-kelai, duk asabiyah, duk jadi fanatik dengan dengan muga-muga habis kesal saja. Kesal tu kesal ni habis duit banyak mana? Belum tentu lagi kesal tu sungguh kedak daripada kesal Nabi. Kalau kesal sungguh, memang kita boleh ambil berkat dengan dia. Tapi kita nak cek tak boleh ni. Kerana masa tata sebagaimana kita rakyat dah, dia wak nak ambil licin benda-benda lagu tu. Tak ada tertinggal benda-benda lagu tu kepada anak cucu orang Islam. Dan benda tadi itu baju Nabi memang dia hancur. Makuk pinggan Nabi ia pecah dan sebagainya. Memang benda tu Abdullah ibn Mas'ud berkatalah tu. Tak kalau kita tengok orang di Kufah dua amal pelik-pelik, dia kata buat demo. Dia duk Kufah, duk di Iraq. Nabi kita ni baru mati sangat, baju tak ada jadi carik lagi. Makuk pinggan Nabi tak ada pecah lagi. Gano mung lagi buat amal tak serupa dengan Nabi. Tu nak ayat kata Abdullah ibn Mas'ud nak isbat baju Nabi, pakaian Nabi dan makuk pinggan Nabi ia rusak dan sebagainya. Maka 1400 tahun lebih ni memang benda tadi itu kalau kita taruh dengan cara molek pun ia akan jadi rusak dan berubah. Apatah lagi Tata masuk, coba kita tengoklah sejarah. Tata masuk, Puak Mongkolia ni masuk, bakarnya di Baghdad tadi itu sampaikan habis maktabah. Habisnya masjid, Quran-Qurannya khenak dia habis licin. Kitab-kitab ulama Islam kita nyegi bubuh di dalam sungai Furat sampai ke air tadi itu jadi warna hitam daripada cahaya ataupun daripada dakwah hak ulama kita tulis. Banyak lagi. Mari fuak Qaramitah ni puak-puak Ismailiyah yang i'tikad kata Ali itu Tuhan. Duk di Makkahul Mukarramah cabut Hajaril Aswad daripada Ruknul Maqam hak dia tadi itu, dia kata aina tayral ababil, mana burung hak turun masa tayral ababil, mana dia? Cabut tu baik pada Ka'batul Musyarrafah 21 tahun, bukan baru-baru. Semua yo wak khenak. Sebab tu Tuhan ni Al-Hakimul Alim, dia kata dia tahu kata jasad Nabi, pakaian Nabi, benda hak Nabi kita guna daripada benda-benda tadi tu alat ni dia tak berkekalan. Tapi hak berkekalan apa dia? Ajaran adalah kekalan. Maka siapa dia nak dapat hidayah, maka ikutlah ajaran yang diberjalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi belum daripadanya. Sebab tu dia kata fabihudahu muqtadih. Lepas tu puak-puak dia ni, puak-puak rasul ni mai kerja ni nak gapo? Nak gapo? Ya nak gapo? Cuba kita ukur tengok kita apabila kita nak kerja agama, nak jadi pendakwah ke, nak jadi orang khidmat agama ke, nak jadi orang yang jadi contoh tauladan yang molek dalam agama ke untuk nak hasilkan benda-benda dalam agama ni gapo? Kita ikut dia. Pasti kita kena ikut jalan-jalan para rasul-rasul dan nabi-nabi. Puak dia nak gapo? Bagi kita tengok. Dia kata di sini,
Qul la as'alukum alaihi ajra. Kata olehmu, kata olehmu ya Rasulullah, la as'alukum alaihi ajra. Kami tak ada minta terhadap kamu tu di atas pekerjaan hak kami dok mengajakkan kamu kepada agama Allah, upah yang gapo-gapo tak ada. Tak ada upah apa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari buat kerja nak mengajakkan kita masuk syurga. Tak ada upah apa-apa. Kira tengok budi bahasa dia terhadap kita macam mana. Allah, kita nak maaf lah nak wisipe tangga apa kita kena ada upah. Bahasa dia dalam kerja hak tu tak ada gapo. Lama tak upah apa sekarang pula tu. Dak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak di dalam hadis hak lain, sebaik-baik pekerjaan yang kita kerja dengan orang buat kerja bagi kita, yakni kita bayar upah dia belum daripada kering lagi peluh dia. Belum pada peluh yang nak kering, kita bayar dah duit dia. Hak tu hak molek sekali dari masalah kita muamalah dengan orang kerja kita. Tapi nak oyak kata, dunia tadi itu nak oyak kata kita dok bayar, dok bergatu, dok begani, itu sistem dia. Upacara, peraturan dunia. Hak tu sekadar benda yang kita nak pakai sementara. Kena upah, kena gapo, makna kata penat kita hidup dunia ni. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak heret kita masuk syurga kekal abadi, tak mati, tak tua, tak susah, tak segala-gala, tak hak manusia tak sek. Dia tak ada ambil upah apa pada kita. Dia tak ada ambil upah gapo. La as'alukum alaihi ajran. Tak ada minta apa. Sebab itulah kita orang nak kerja agama ni contoh tauladan kita. Contoh tauladan kita. Terkadang orang kita seumpama sebut sikit tak apa. Orang kita duk cara anak yatim. Cara anak yatim, kama dia tu kerja untuk diri dia hasil. Kerja ni terkadang ambil duit hak dia kerja daripada kerja dia suku tu dia bagi juga pada anak. Dia tak ada nak gapo. Oh payah cari orang lagu tu. Memang kita kata ada dalam masjid ni pun ada. Nampak tak? Orang duk cara anak yatim mari lama dah gitu gini dia kerja dia minta Tuhan berkati. Lepas tu, jawab. Itu sebagai orang yang contoh taladan yang molek. Tak lain tak bukan, dia kena makan tarbiyah ni, boleh kerja. Kita nak buat kerja agama ni bukan kerja gapo. Kerja nak pimpin orang masuk syurga. Bukan mana tak kerja nak makan upah, nak jadi kaya, bukan. Ya kaya tu syukur. Kalau kita nak kerja hal lain, ya kaya semata. Tapi kita kerja agama, kita kena faham. Sebab itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pakai satu tangan. Abu Bakar cara Abu Bakar, Umar cara Umar, Uthman cara Uthman, Ali cara Ali, Abu Dahdah cara Abu Dahdah, Sabit ibnu Abi Dahdah. Siapakah semua kebun dia wakaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah untuk nak guna jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun guna sungguh, tak ada tik benda wakaf walaupun sebesar biji sawi. Tak ada dalam dunia ni orang nak buat kerja sungguh seumpama Nabi Muhammad, tak ada. Ini bukan orang kita buat kaji, orang putih pun katalah tu. Orang Gharbi ni, orang putih, orang barat ni dia tak kecek saja. Yang ngaji daripada buta huruf sampai kaya boleh baca asal Arab, dia tulis boleh, dia kaji pula suasana keadaan sirah Nabi itu belah mana. Yang ngaku atau tak ada dalam dunia umpama Muhammad, dia tak ada. Pas kita duk dalam ajaran Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dah game molek. Nak pergi molek ni pasti kita kena tahu. Tak tu gak kita jadi bakar saja. Sebab tu jadi tak berapa mano, jadi tak berapa mano. Sebab kita mari tak kena bayar apa. Mari daripada perut ibu orang Islam, tok nenek orang Islam duk tempat seni dan sebagainya, masa dak gedik kaki gitu sari-sari pun. Tapi orang hak cari sungguh kata ning ni sebesar-besar nikmat, oh ya lain.
Sebab tu kita ngaji Quran ni, ngaji Quran amo wari hadis kata, wari Quran kata, wari sirah kata, wari tu hari ni untuk nak ikat kita, kata kita ni duk le nikmat besar kali dah. Tu nak kita faham situ. Kemudian in huwa illa zikra lil alamin. Tak lain tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu zikra lil alamin. Apa makna zikra lil alamin? Mana tazkirah. Nabi kita tu sebagaimana dia tu tak lain tak bukan, dia adalah pengingatan bagi al-alamin. Apa makna al-alamin? Kullal makhluqat. Utama sekali al-ins wal jins. Manusia dan jin. Kita kalau Nabi tak mari, sesat buat kita. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak datang mari, kita akan turut orang yang ada dalam tempat kita hak mana-mana hak kita rasa kata ya lebih, tak jumpa dah dengan syurga sampai kiamat. Kita cuba tasawur tengok. Kita hidup dalam dunia, kita kata terik sekali 100 tahun. Terik, kita kata orang zaman kita terik 100 tahun. Apabila kita hidup dalam dunia 100 tahun, tiba-tiba kita kena pergi daripada ini dunia. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar la kuntum ta'lamun. Apabila datangnya garis bagi Allah, makna ajal pasti kita kena pergi. Pasti kita kena pergi, tak boleh duduk sini berkekalan. Apabila kita pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bakit kita diri depan dia. Tuhan tanya, "Kam labistum fil ardi adada sinin?" Muduk dalam dunia ni berapa tahun? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Aku duduk sehari ataupun setengah hari. Ya Allah, duduk sehari ataupun setengah hari. Buat apa? Kerana adu alih dunia ni dengan alih kita nak pergi tu, wajib kita kena pergi. Oh, banding tak boleh alih ni. Sebab itulah kita sekarang lah ni, wipahai kata dunia yang kita duduk ni dia adalah satu tempat yang kita nak beralih pula satu tempat. Nak pergi pula daripada dia, lepas tu kita duduk tak ada lama. Apabila duduk tak lama, kita tak ada bawa iman dan Islam ihsan pergi jumpa dengan Tuhan. Kita nak hidup sana lama, tapi 3 perkara ni tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran kepada kita. Baca lagu mana? Hanya nak mengingat bagi kita ni manusia ni. Hei, orang tak juh lagi, orang tak sel lagi, tunduk pada Tuhan, rokok pada Tuhan, berasa sedar lagi dengar kata ayat Quran ni. Benda pedah bagi kita. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya mereka yang dusta terhadap ayat kami ni, ayat Quran ni, hak Tuhan ada ayat ni. Kemudian takabur daripada dia. Wasa tak saya terima. Rap maida saya terima. Takabur daripadanya. Wastakbaru anha. Mati esok la tufattah lahum abwabus sama. Mati esok langit tak buka pintu. Yang rap dia tak ada. Tak buka terima roh dia. Lepas tu sekadar tu la wala yadkhulunal jannah, tak masuk syurga. Sehingga bila ya Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga uta masuk lalu lubang jarum baru boleh masuk syurga. Dia nak gerakkan akal fikir kata, kalau mati tak ada iman, saja orang ni hidup dalam dunia. Kita tengok dalam YouTube, tengok di dalam Facebook, tengok dalam apa, orang kafir keluar tubik daripada ini dunia dalam keadaan rugi. Orang tu tahu ke tak masuk syurga sepakat bila. Sehingga dia tadi itu berasa nak masuk dak syurga, tak berasa nak masuk lah mana, berasa nak masuk muka kata dia duk tengok. Tuhan wi tengok saing dia dengan dia ni, Tuhan wi tengok. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dia panggil ahli neraka ni, panggil ahli syurga, berilah makan air pada aku, beri minum, beri makan ye makan apa nama ni nikmat hak Tuhan wi lah aku kata ahli syurga, kata Allah Taala tak sewi pada puakmu. Wa apa tak sewi pada puakmu? Tuhan jawab, alladzina takhazu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka yang buat main-main dengan agama, sampai lelen buat main-main dengan agama.
Kamu dia besar dunia lebih pada akhirat. Hari ni aku nak balas wi khabar. Apa? Amo apa sama adalah ayat tu, kamu apa sama adalah ayat tu, semua kena turun kepada Tuhan belaka. Kalau gitu, marilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, aku ni nak mengingati kepada kamu. Aku ni nak mengingati pada kamu sebelum daripada hari itu datang pada kamu. Aku nak mengingati. Itu mana ta in huwa illa zikra lil alamin. Tak lain tak bukan ia nak mengingati bagi kita. Lepas tu kita nak tak sih, suruh terpulang. Nak kata sih, kalau tak sih kita rugi. Akhirat esok tetap kita boleh tengok. Jangan kata ke hak lain, cuba kita tengok ikhwah kita hak meninggal di Palestin learning ke, daripada mujahidin, orang hak jagakan negara dengan nyawa, dengan darah, dengan daging dia, lagu mana keadaan dia mati? Muka dia tu lebih daripada kita nak buka gambar lagi senyum. Hak sungguh tu bukan tak sungguh. Senyum muka, ya Allah. Sebab apa boleh senyum? Sebab Tuhan, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat turun mari, tak usah bosan ni syurga hak janji bagimu sebab mu tu amal molek di atas dunia. Tak senyum ke apa? Sebab ia faham. Gapo boleh terbiahkan mereka? Quran ni tak ada lain. Sebab itulah Quran ni kita ingat, kata kalau orang tanya, "Buat apa kita kena ngaji Quran?" Kita jawab dalam diri kata, "Supaya dengan pohon kayu yang nak pada air dan baju." Supaya tu. Kita kena ngaji, buat apa? Kerana kita ni hak kita. Ya dok royak hak kita, bukan hak orang lain. Kemudian, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Tidaklah mereka itu membesar, berkatanya Abdullah bin Abbas, ma'azzamullaha haqqa azamatihi. Mereka itu orang tak beriman itu, ya tak kenal Tuhan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tak membesar, tak mengagungkan Allah SWT sebenar-benar keagungan. Ya tak kenal Tuhan. Orang kita tak kenal lah mana? Supaya orang tak pandai tengok orang tu, dia kecek wak supa belakang. Nampak tu dah? Demo lah no? Ai, demo lah no, demo tu pangkat apa? Sebab tu orang kita ni, mata kita, pandangan kita kena isi ilmu pengetahuan. Tengok orang tu baik ni, orang ni lebih. Orang ni pesen ni, orang ni pesen ni. Orang walaupun orang makan, minum, berdaging, berdarah, berkulit, tapi berlainan dah. Dia tak serupa. Tengoklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia zaman dulu mana ada umpama alat-alat ni, orang tak ada kenal pun. Dia ada dengar, dia kata Muhammad gitu. Tapi apabila pergi di padai pasir, orang tengok dia, hak tu Muhammad tu, hak tu. Payah jalan dengan ramai-ramai sahabat lain duk turut dia, tapi cahaya dia ada. Goh dia, singa dia tu ada. Kita tak pandai tengok, buat sama belaka, rugi orang pasal tu. Sebab tu kita nak letak diri kita ni di mana, ya kena tengok, kena pandai. Ada ilmu dalam masalah nak tengok, nak guna dan sebagainya. Kita tengok tempat maju-maju, seumpama maaf dah kita sebut dah, di tempat kita seumpama jalan kita ni, ramai di kalangan orang-orang yang berjaya dalam masalah mengaji, dalam masalah mai politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah binakan masyarakat, dalam masalah binakan negara, bina ni bersih dan sebagainya. Bukan nak puji dah, hak sungguh. Keceklah benda hak sungguh. Lepas tu orang ialah mana? Cuba kita tengok orang dia tu. Orang dia tadi itu, dia terbiah lagu mana? Cara bercakap pe lagu mana, cara tengok ke lagu mana, peramban pun lagu mana, ya boleh ya tak tang. Apabila orang tadi itu jadi lagu tu, tepat jadi maju. Ning ya tak serupa. Seumpama tepat mau duduk nak royak sini takut setuh, payah. Nampak tu dak? Kena tepat ngarak tak apalah. Tepat pesen kata tak lewat bakah. Buat apa? Kerana gitu. Lepas itu kita tengok tempat dia tak maju. Tak maju. Jalan kita nak jalan tu, kalau turun hujan lagu ni seluk dekat lutut. Seluk.
Sebab kenapa dia tak maju? Sebab orang tadi itu memang kuam perang. Tak ada benda hak jadi ubah ke arah kebaikan. Sebab apa? Sebab di sini dia tak masuk ilmu hak benar masuk, tak masuk. Pas turun temurun. Hamung wasiat pada anakmu lagu ni, anakmu wasiat pada cucumu lagu tu, dok turun dok lagu tu. Ini adalah benda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari pada dunia nak uai benda tu tubik. Sebab itulah jahiliah yang murih ke Nabi. Nabi kita pergi utai duit dia tak bayar kalah mana? Dak. Nabi kita ada buat karuk dia ke lagu mana? Tak. Nabi kita buat zalim terhadap dia ke lagu mana? Tak. Semua molek belakang. Tapi apa jahiliyah ni seumpama Abu Jahal, Abu Lahab, seumpama Walid ibn Mughirah, seumpama demo ni pakat tak setuju dengan Nabi Muhammad. Apa? Tak lain tak bukan Nabi Muhammad mari nak menggerakkan benda hak molek dah jadi molek lagi. Hak tak molek jadi molek. Tu nak betul. Allah, hak itulah yang mereka itu murih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murih siapa setara mana? Gini murih. Pada satu tahun tu orang panggil apa nama dalam sejarah ni? Tahun yang mereka itu boykot. Kerak, muqata'ah di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Jangan wisewa umuh kepada orang hak ikut Muhammad. Jangan jual beli dengan orang ikut Muhammad. Jangan wing ngaji, jangan wing masuk dekat, jangan wing menega dengan orang ikut Muhammad. Ya kerak bilicing. Qara tubik daripada Darun Nadwah duk tepi Ka'batul Musyarrafah. Ni kita kena buat kerja. Ya buat sungguh buat dia. Pas lagu mana keadaan umat Nabi kita kacik orang perut nak makan gapo sampai setengah-setengah riwayat daripada kitab sirah makan daun kayu. Makan akar kayu dan sebagainya untuk nak jaganya cara nak pergi ke syurga, nak usapan kita. Itulah generasi awal yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dak sebut di dalam Quran, kata mereka itu daripada ahli syurga. Sebab jaksa mereka lah agama kita boleh sapa kita. Lalu puak Quraisy ni ya rakyat kata dia ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tak ada beriman dengan cara sungguh. Dia kata dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tak ada agung Tuhan sikit, tak ada agung kali Tuhan. Itu makna kata wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wa apa? Iz qalu, ingatlah tak kala mereka itu pia ni tanda taruh tak apa. Qaulu Malik ibnu As-Saif, seorang daripada ulama Yahudi. Allah, bang molek dah kita Yahudi duk mengamuk lah ni kita ni seorang pada ulama Yahud. Dia mari jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Mari tadi itu ada perbincangan di antara Nabi dengan dia. Dia kata kan, ma anzalallahu ala basharin min syai'in, tidaklah turun oleh Allah Subhanahu wa taala akan wahyu di atas manusia mana-mana pun, di atas manusia mana-mana pun daripada wahyu Tuhan itu sedikit pun. Makna tak ada wahyu hak turun kepada manusia. Ya orang alim Galik ke apabila ia bercakap, orang nak ikut, orang nak pakai. Tiba-tiba dia tadi itu tak ada beramal dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan bagi ke dia. Tuhan hukum kata orang umpama ni tak kenal aku ni. Dia mai kecek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan itu perkataan. Iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Dia kata Tuhan tak ada waktu apa. Allah. Mana ni? Katanya ulama tafsir di sini iaitu di Makkahul Mukarramah. Belum daripada Nabi kita hijrah kepada Madinatul Munawwarah. Jadi muskilah dah lah. Orang duk pakai, duk pegang belakalah kata hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak bawa datang ajaran ini daripada Allah. Ya mari nafi kata dak.
Tuhan tak biasa buat turun pun wahyu kepada manusia. Mana-mana manusia pun tak ada. Sebab tu kita orang ngaji ni kena tahu juga ilmu sikit sebanyak. Demo mai royak belum daripada kita nak terima, kita kena tapihlah sikit-sikit. Nampak tu tak? Misal orang kata, misal duk kecil atas kereta saat ni belum nak sampai sini, ada adik kita yang tanya, ada ke tak hadis hak tak makan langsung dengan akal fikir dia, hak teruk sekali di kalangan hadis plesu. Hadis plesu. Ada ke tak? Kita tak ada. Hadis ke apa? Yakni bergocohnya Allah Ta'ala dengan Nabi Yaqub. Jadi Tuhan bergocoh dengan Nabi Yaqub, benarnya Nabi Yaqub di atas Tuhan. Ini orang panggil hadis. Hadis apa? Hadis plesu. Tiba-tiba terkadang kalau kita tak ada langsung ilmu pengetahuan, kalau orang mai royak kita dengan itu perkataan, barangkali kita terima terkadang. Tapi sebab apa kita hadap dalam masjid saya yakin, hadap dengar kita ni yakin kita tak boleh terima? Sebab kita ada ilmu. Kena ada juga ilmu pengetahuan sikit pun tak apa dah untuk nak jagakan diri kita daripada faham salah. Sebab itulah wajib kita ngaji. Pas ngaji tadi tu kena ngaji ilmu hak kena. Tak boleh ngaji ilmu hak salah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Taala katakan qul. Ni qul. Kata olehmu ya Rasulullah. Tanya dia kelik aje. Tanya Malik ibn Saif tadi itu, tanya dia kelik katakan man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Di sini sedap kan? Kata olehmu ya Rasulullah, man anzalal kitab, siapakah yang menurunkan akan Alkitab? Kitab di situ makna lagu mana? Yakni At-Taurat. Kitab di situ makna At-Taurat. Allazi jaa bihi, kitab yang bawa datang dengannya, iaitu dengan kitab tadi itu Musa, oleh Nabi Musa alaihi salam. Dalam kitab tu ada apa? Ada cahaya, ada petunjuk bagi manusia. Tanya dia tu wahai Rasulullah, pia waktu Taurat. Sebab apa Tuhan hajar Nabi suruh tanya Malik ibni Saif dengan ini perkataan? Sebab Saif ataupun Malik ibni Saif ni ulama Yahudi ni, dia beriman tak dengan Nabi Musa? Dia beriman. Dia beriman tak dengan Taurat? Dia beriman. Tiba-tiba dia main kecek telajak daripada ilmu yang dia tahu. Dia kata tak ada pun kitab-kitab hak turun di atas nabi-nabi, rasul-rasul tak ada. Lepas tu kitab Musa hak wari, kitab Taurat, biar waktu turun kitab tu. Allah dia jetik sedap dia kata. Seolah kata masuk kena disenah. Nak kata mana lagi? Kena disenah ni dia tak lama bergocoh pakai guling situ. Ya sebab tepat yang pesan kata jadi kelemahan bagi manusia. Kena sini pakai selak. Itu maknanya. Apabila gitu, apabila dikena tanya akan itu perkataan, dia nak terima kan kebenaran? Tak. Dia marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung ni kecek banyak, dia kata. Ya salah yang nak murih kat orang. Ni setengah-setengah ambil tanah orang, tapi nak bergocoh dengan tuan. Ambil hak orang dah, kata orang tambah lagi. Allah, tu manusia. Manusia ni kalau tak ada agama lebih teruk pada binatang ternak lagi. Sebab tu orang nak aware sangat tu daripada agama. Lepas tu aware dalam rupa lagu mana? Kita kena bebas. Orang kita tak ada mana lagi, alhamdulillah lah di Jawi ni dak berjuruh mana molek lagi sebab alim ulama kita dak hatta ajaran Islam banyak dan orang kita tabiat molek lagu tu. Tapi nagi nak timur tengah nagi Arab learning, ana hur dia kata. Aku bebas. Jadi kan aku nak minum arak aku nak jadi gini aku. Tu dia ada dakwah lagu tu. Maka kita tadi itu tak sewi manusia kita tu jadi gitu. Awak apa?
Kerana kalau manusia jadi gitu, punah peraturan dunia. Kita dia le masjid, dia tak apa-apa lah kita ping. Tak apa-apa aku. Aku nak apa? Aku dia kata. Jadi buku sungguh. Pak kita apa Allah tangan kelik, aku juga punah. Sistem dunia punah. Sebab tu nak kata aku ni tak boleh. Tak ada dalam dunia ni nak hurriyah tamah, tak ada. Nak jadi bebas belaka, tak ada. Mana dalil kata tak ada? Hingga di Amerika. Di Amerika dia mau nak bebas. Cuba tak pakai ye tubik dalam apa nama nak pergi tempat-tempat gapo. Kena ingat sepatu. Lakahnya api merah. Kena ingat sepatu, kena samil sepatu. Kalau pergi buat orang sampaikan nyawa, kena ingat kena penjara sama. Mana bebas? Hak demo dah dakwa atau bebas demo nak tu, demo tak sewi kita pegang dengan agama, pegang dengan ajaran tu mana bebas. Kita dak faham, oh naik angin budak-budak muda ni, Islam payah sikit. Tak bebas. Kita ni 23 dah yuk lokafiwat dah. Bukan lokafiwat apa lokafinat apa ni. Nak peracun, nak membinasa dan sebagainya. Hak tu maksud. Dengan sebab itulah kita mai tengok di sini, kata Muhammad ni kecil apa, tak erti pasal manusia ke lagu mana. Bukan Muhammad tak erti, mung tak saya terima benar-benar. Sebab tu kita apabila nak bincang benda tadi itu kena tengok dulu. Kata apabila kita tanya, ia jawab betul tak dengan soalan. Balik ke lagu tu, orang tanya kubanya jawab kambing. Orang tanya kambing yang jawab serati. Sudah. Orang tanya harga kambing ni nyak mana? Oh serati tu dia mau nak jual 500 kop. Jadi buku. Hak mana orang tanya jawab tu waktu. Sebab apa dia tak jawab mengikut soalan? Kerana dia tahu kalau turut jalan ni jatuh sirat dia. Itu ahli batil. Setiap masa, setiap tempat, setiap generasi, setiap bahasa-bahasa lah itulah pegangan dia. Dia tak jawab betul. Sebab tu Yahudi, dia takut sekali kalau nak jumpa lagu ni, tak sama sekali. Nampak dah tu? Tapi kontrol reda tu reda ni gapo. Lepas tu dia dak buat. Dia dak teh hospital. Teh sekolah. Teh tempat orang musinan, tempat orang tua dan sebagainya. Hak nak lawan dia sungguh, dia taklah mana. Marai mati ramai buat dia. Tapi kau tupit. Banyak tentera-tentera dia. Kita minta doa lagi. Semaya malam minta doa banyak dah. Walaupun kita tak kuasa nak duduk sana pun kita minta doa banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan Masjidil Aqsa daripada tangan al-Yahudil Ghasibin. Orang Yahudi yang merapaskan akan muqaddasah al-Islam. Ya puak ni dia tak boleh duduk dengan orang. Kon you kap kon mai dai. Dia tak boleh duduk dengan orang. Apa tak boleh duduk dengan orang? Titik sung. Lok suan tua dia tu sung, dia tak boleh duduk dengan orang. Dia duduk mana balah. Duduk mana yang nak zalim ke orang? Sifat dia balah tu. Tuhan perayak dalam Quran Nabi perayak sampai kan Nabi kata lagu ni, akhriju al-yahuda wan nasara min jaziratil arab. Waktu baik puak ni daripada lantau tanah Arab tadi itu timur tengah, waktu baik duduk luar jangan duduk sekali. Buat apa? Karena mengaruk mengajar. Di Khaybar Nabi buat janji ya gitu gini, puak ya khena'am. Masa Mu'tasim dia pergi ikat kain orang perempuan kita ni pergi ikat. Dia pergi ikat dengan apa nama, dengan tali gapo tu di kayu tu. Orang duk beli wah timur batal lah. Kita kata kalau bahasa kita kerja mudah gitu. Apabila bangun cabut mereka. Dia mengaruk. Maka orang perempuan di Baghdad tadi kata, "Tolonglah aku wahai Mu'tasim." Siapa khabar itu kepada dia? Dia nak buat kerja orang Islam. Dia karuk puak ni. Tak boleh duduk dengan orang so dah mengaruk tambah pula dah. Sebab tu Tuhan jadikan puak dia apa dia? Tahu tak? Kunu kiradatan khasiin. Jadi kera puak ni. Jadi kera. Abna'il kiradah wal khanazir wa abadat taghut saya kata. Dan anak-anak jadi babi dan sebagainya azakumullah, dan ibadat kepada benda taghut, benda tak pakar. Asal orang molek terangkat pas langit, tapi dengan sebab dia tak syukur terhadap nikmat Tuhan tak bawah patak sekali. Sebab tu kita ni dah jangan kelajak gapo-gapo, jangan kelajak. Sebab orang kita ni
Apabila kelajak dia punah. Dia punah. Apabila gitu idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Patu tu hewatlah mana kitab tu dak mana? Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ya Allah, tengok. Taj'alunahu, mereka itu menjadikan kitab tadi itu duk dak qaratis. Qaratis ni jamak daripada kertas. Bahasa kita sebut kertas mik sini. Jawab kertas sikit, kertas mik sini. Dalam ayat lain, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Kertas. Di sini qaratis. Tu, qaratis jamak pada kertas. Kertas dalam bahasa kita ni, keradat. Dia tak di dalam tu, makna kata yaktubuna minha. Tu, dia tulis daripada Taurat tu tak dalam kertas. Tubdunaha makna kata dia buka, makna kata hukum Taurat lagu mana ya raya. Wa tukhfuna katsira, dan hak ya susuk tu banyak lagi. Ya pasal ya susuk hukum Tuhan ni banyak lagi. Ulama kata susuk gapo? Ai tukhfuna ma fihi na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia susuk akan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat tadi. Sehingga Adi ibn Hatim, dia orang Nasara, bukan orang Yahudi ni dia tak masuk Islam mudah. Orang Nasara ni masuk Islam mudah. Seumpama Abdullah bin Salam dan lain-lain lagi masuk Islam mudah. Satu hari Adi inilah dia masuk Islam dah. Dia pergi jumpa dengan puak-puak tokoh-tokoh ulama dia. Dia kata Islam ni payah sungguh. Kalau berzina apa kena pukul, kena katak, kena tu, kena rejeh, kena gapo. Dia mau nak berzina, ikut dia. Dia reda di antara dua, ikut dia lah. Tak ada gapo dalam kitab kita ni. Maaf dah dia. Umpama ni kitab dia. Dia tak tangan gitu. Dia kecek mulut, tangan katuk. Dia mengarut lagu tu. Adi kata tak ada sungguh tak ada Halih tanganmu sikit. Halih tanganmu sikit. Lepas tu baca bawah tanganmu tu gapo. Ni ya laba kita. Laba lagu mana? Yakni apabila kita tahu khusum kita, orang hak jadi nak kecek bincang dengan kita, kalau dia tak betul jalan, kita boleh tahu, boleh cuek dia kena pada tepat dia. Ni hak besar sekali, kita sendiri pun tak cerak hak kita. Hak orang hak kita nak bincang apa kita tak cerak. Sudah. Nanti hangguk straight dak cara jual beli, kalau duk lagu tu pun bergerak ceng, kalau lah ngaji duk lagu tu pun tak naik kelas. Kalau lah hidup pada dunia duduk lagu tu pun tak masuklah termasuk daripada orang yang dapat kejayaan dan bahagia di akhirat tak lagu tu. Sebab tu kita ngaji Quran ni, ya hajar kita so. Cuba kita dengar, ambil di awal Quran kita royak so tu, gapo dia yang kita dapat daripada ayat hak Tuhan royak kepada kita. Dia kata sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Kerana hasadam bainahum. Karena dia itu berasa kata tak puas hati di antara satu sama lain. Ya kita ni kita nak ingat satu perkara dah. Benda bukan hak kita, buat kerana bukan hak kita. Kalau benda hak kita, buatlah mana pun boleh kita. Pergi situ tak apa. Banyak kali Tuhan royak dalam Quran, ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Benda hak Tuhan nak kita daripada rahmat dia, tak sahabat kerana boleh kita. Benda hak tak leh, tak sahabat kerana tak leh juga. Cuba usaha tengok, tapi tak leh. Apabila kita beriman dah dengan ayat tu, Tuhan nak uwi Nabi Muhammad ni khataman nubuwah, khataman nabiyyin. Kita nak kata kerana ya Allah, kih dah jadi plastik, kih ayat Quran ni. Kih Nabi Muhammad mari pada ini dunia jadi buku. Subhanallah, kita kak. Ya reti kata Nabi dan Rasul bukan pilihan daripada manusia. Menurut orang ya reti.
Tapi apabila Tuhan jepuk, Tuhan ambil, Tuhan latih, dia tak terima. Allah. Jadi macam mana orang kita ni? Reti-reti. Lepas tu apabila buat lagu ni, tubeknya musyarak lagu ni, keputusan lagu ni, tak ada terima. Dalam musyarak buat syarat gini. Musyarak tubek hukum gini, tubek keputusan gini, dia tak saya terima. Jadi buku lalu. Yahudi lah sudah. Dia tahu tu sifat Nabi gini. Cerak dok di Nabi Muhammad tu, hak dok ayat le Taurat tu. Panawak lagu mana tak saya? Dia tak saya juga. Tukhfuna katsira. Dia susuk banyak. Allah, dia susuk. Tak saya ayat. Panawak kan susuk. Kama dia apabila dia susuk, ingat apabila hukum Tuhan ni nak ambil masa 2 minit insya-Allah. Apabila disusukkan oleh orang, Tuhan nak tahu, dia boleh tahu. Dia orang lain buat kerja. Tu nak kitab. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dok royak kepada mereka itu pula kata, dan diajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu dan apa yang dan tidak juga bapak-bapak kamu tu tahu. Pak Yahudi, mung dok boleh ilmu tadi itu piah jamu. Pak mak mung tu piah ajar beri ilmu pada mung tu siapa? Tuhan tanya. Nak ingat, nak mengingat orang kita kalulah jadi umpama menyakit ning ni dah, dia kena mengingati dia. Kena pergi cuek dia. Hei, khabar kedak ni? Khabar kedak ni? Dok jadi ni khabar kedak ni? Sebab terkadang manusia kita kalau kita lepas ya tahu darah ni yang menaya lagi. Berasa lah tu tahu aming tu ya. Terkadang dok tak kisi nak bergerak pun tak boleh. Tapi nak ayat perasa tak mocok. Hak tu hak bimbang sekali. Itu sifat manusia. Hak tu orang dah sebut bahasa wairu haiso tu. Tu satu bahasa apa tu. Hak pesen kata menaya, hak pesen satu bahasa. Ni orang pesen kedebe. Apabila kedebe dia jatuh kenek dia, dia dah nak ambil pula kenek dia sedangkan bukan hak dia dah lepas pada tu. Jadi buku lalu. Lalu Tuhan tanya, "Pia dok ngajar ilmu kamu ni? Mu siapa kau boleh reti ni pia?" Dia tepuk dada buat ni. Tepuk dada buat dia. Nampak tu tak? Dan dia baca Taurat tadi tu nak ayat kata ya nak ayat atau ya hebat baca tu ya hanguk kepala. Ya kocok kepala je gitu. Sebab itulah dalam Islam kita apabila baca Quran tak usah hanguk sangat lagi tu. Tak disyarat mana. Sikit-sikit tu tak apalah. Nampak tu tak? Sikit-sikit tu tak apalah. Ya orang pesen kata hanguk-hanguk berdoa ni tepat ya hanguk panggil Mabka Sulaiman. Tepat Nabi Sulaiman duk teriak situ dia dah hanguk. Lepas tu dia wari kertas sikit-sikit umpama kertas sabsaning ni, kertas sabsaning dia tulis hajat dia sumat masuk dalam lubang tu. Lepas tu orang Islam kita terkadang nak ambil gi Mesir wa atas kertas ni anak amu nama Muhammad bin kaza tolonglah tok guru tolong doa dia menajah mengaji tu. Tahulah kubur Imam Syafi'i. Sunnah Yahudi belaka tu. Tak boleh buatlah lagu tu. Nah, tempat teh kita tak ada tu, tapi nak ayat tanah Arab sampai situ. Sampai situ penuh. Kalau kita pergi di Syafi'i itu penuh surat hajat dia kata. Baca tu baca ni, baca tu baca ni. Email kita. Dia kata nak baca surat hak kita hantar hajat dia. Dia dok gaduh hal lain, hal apa? Hal bukan hal dunia, hal alam barzakh. Dia putus daripada alam dunia ni, tak ada itu dah. Hak tu kita nak faham. Orang Yahudi ni dia perangai balas tu. Qulillah, kata Allah lah yang mengajarkan. Qul Allah Taala lah yang menurunkan kitab tadi itu hak wari tu Allah. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian berikanlah mereka bermain-main dalam keadaan kesesatan mereka. Kalau ia tak say lagi ya Rasulullah, dia duduk situ. Kok iya? Pasal duk gaduh dengan dia. Khijamu wa ma alayka illa al-balagh. Tak lain tak bukan khijamu, menyata saja ya. Dia nak jadi lagu mana, mung tak sadok kira dengan dia. Tapi mung hendaklah buatnya apa urusan, apanya perintah aku suruh buat sungguh. Insya-Allah
kita tadi itu dapatnya gapo nama daripada benda-benda yang pedah itu daripada Nabi itu banyak. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala royak pada Nabi. Royak kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka apabila kita ngaji lagu ni dah, apabila kita ngaji lagu ni dah minta kita jadi pendakwah, yang pertama sekali kita jangan habis semangat. Semangat kita jangan habis. Buat apa? Kerana kita kerja ni, kerja muamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. So, yang kedua jangan mecak nak kerja agama. Kalau kita mecak kerja agama, aku tak segi dah masjid Ridwan. Hau apa? Oh, dia mau jijak ibu kaki aku, dia kata. Ataupun dia mau tak akak nasi, aku gidok teh malam, dia mau tak akak nasi, akak belakang-belakang aku, iwak kira belah tu. Segi dah masjid tu, ni panggil mecak tadi. Menunjuk kata kita membesarkan diri, bukan kita besarkan ajaran Tuhan. Kita nak besar ajaran Tuhan, sebab tu kita capur tangan dengan tu email kita ahli jawab tema masjid wak gitu mengadakan tempat mengaji mengajar apa ni untuk nak akak ajaran Tuhan. Kita dak mecak cara kita. Tak payah lihat lagu tu. Kalau mecak tak sah, kalau pikir cak hadap ke kebun tak apa. Nampak tu tak? Hadap ke kebun tak apa lagi. Tak masalah kita menyakur wak kebun jadi molek lepas tu sampai waktu kita bantu masjid kita dan sebagainya, hak tu tak apa. Kalau mecak dalam agama, kata kita bukan wak kerana Allah. Muhasabah diri semula. Belum daripada kita nak tulu baik kubur, muhasabah semula. Kalau dak, sesat kita. Kita hak sesat bukan orang lain. Sebab itulah kita apabila kita ngaji Quran, itulah cara dia. Kemudian Tuhan nak sifatkan Quran kita ni lagu mana, sebab lagu mana pula sifat Quran kita, insya-Allah kita akan masuk ayat seterusnya pada hisah yang lagi akan datang ni pun masa lebih dah. Sekadar itulah malam ini mudah-mudahan perkara yang kita dengar tadi itu sebagai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita beramal, yang boleh kita itu ambil manfaat dengannya, yang kita boleh guna di dalam hidup sungguh. Itulah matlamat kita ngaji tafsir daripada ayat Al-Quran. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.